Video ini adalah untuk sains tingkatan 1 bab 7 udara untuk subtopik 7.3 pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara ni adalah suatu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Dalam erti kata lain, kalau dalam udara tu ada bahan pencemar, maksudnya udara itu telah tercemar. Dan bahan pencemar itu bukan setakat wujud sahaja, tapi ia menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan dan juga merosakkan alam sekitar. Contohnya, kita rasa sesak nafas, batuk dan sebagainya. Maksudnya, udara yang kita hirup itu adalah tercemar. Jadi kita tengok apa bahan pencemar dan punca dia. Okey, yang pertama, bahan pencemar yang paling kita nampak lah, mudah nampak asap, jelaga, habuk. Lepas tu kita ada gas-gas juga, tapi yang gas ni kita tak nampak lah. Okey. Contohnya adalah karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Okey, dari mana bahan pencemar ni wujud? Dia daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. Okey, kemudian bahan pencemar yang kedua adalah bahan radioaktif. Biasanya awak jumpa dekat loji kuasa nuklear. Okey, tapi kat Malaysia ni tak adalah loji kuasa nuklear ni. Bahan pencemar kedua adalah bahan radioaktif, di mana punca ia adalah daripada loji kuasa nuklear. Yang ketiga, daripada punca pembakaran terbuka, daripada aktiviti merokok dan juga kebakaran hutan. Kerana aktiviti-aktiviti tersebut akan menghasilkan bahan pencemar seperti habuk, jelaga, asap dan juga zarah logam. Okay, contohnya kita dapat lihat kalau kita tengok berita, contohnya adalah pembakaran hutan, okay, yang menyebabkan sampai boleh berlaku kematian dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu contoh punca berlakunya pencemaran udara. Okay, kemudian daripada aktiviti pertanian dan peladangan juga ada bahan pencemarnya, iaitu bahan semburan pestisid, yang mana racun untuk serangga itu sebenarnya boleh merupakan juga bahan pencemar untuk pencemaran udara dan juga baja kimia. Okay, selain daripada itu, kalau kita berada di tapak pembinaan, tapak pembinaan, sudah pasti kita akan dapat melihat habuk dan debu. So, itu adalah bahan pencemar juga yang daripada tapak pembinaan. Okay, kemudian kilang asbestos. Okay, yang awak nampak macam atap tu, tapi dia bukan atap zinc, dia diperbuat daripada asbestos. Asbestos ni memang bahaya yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey, kuari batu kapur, contohnya kalau awak pergi jalan, awak pergi jalan, awak tengok di tepi jalan tu ada bukit, lepas tu awak tengok bukit tu ditarah. Lepas tu awak nampak ada kilang kat bawah dia, kat tepi-tepi tu. Itu sebenarnya adalah kuari batu kapur. So, kuari batu kapur ini juga menyebabkan pencemaran udara kerana ada habuk dan debu itu tadi. Okey, kemudian daripada bahan pencemar klorofluorokarbon ataupun kita bagi singkatan dia CFC. Okey, di mana CFC ni dapat daripada punca dia adalah alat pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol, maksudnya semburan yang macam sembur umat nyamuk dan sebagainya tu, dan juga kilang elektronik. Okey. So tadi adalah dia punya bahan pencemar dan puncanya. Sekarang kita tengok apa kesan dia terhadap manusia, bangunan dan infrastruktur, tumbuhan dan haiwan dan juga iklim bumi. Okey, untuk kesihatan manusia, asap dan jelaga ni dia akan menyebabkan masalah kesesakan nafas. Sebab tu bila kita dalam keadaan
jerebu yang sangat teruk. Contohnya Malaysia yang pernah jerebu yang sangat teruk sampai kita dah isytihar darurat, sekolah terpaksa tutup dan bila awak nak keluar awak kena pakai face mask. Sebabnya bila awak hidup udara tu awak akan rasa sesak nafas. Okey, kemudian sulfur dioksida dia boleh menyebabkan penyakit berkaitan dengan saluran pernafasan. Maksudnya trachea, tracheal, alveolus dan yang dalam paru-paru tu. And then kalau karbon monoksida pula dia boleh menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal ataupun boleh membawa maut. Okay, and then zarah asbestos tadi cikgu dah cakap menyebabkan kanser paru-paru. And then zarah pelamba menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan juga bayi. Okay, kita lihat yang kedua pula. Punca dan kesan buruk pencemaran udara ini terhadap bangunan dan infrastruktur pula. Okay, so habuk dan jelaga ni dia boleh mengotorkan bangunan. So kalau awak tengok bangunan tu sampai nampak bertukar warna, mungkin awak nampak dia kelabu ataupun warna hitam. Kemudian hujan asid pula dia boleh mengakis struktur konkrit dan batu kapur. Seperti gambar yang sebelah kanan tu awak nampak bangunan tu dah macam terhakis. Ni adalah akibat daripada hujan asid. Sebab kita tahu asid ni sifat dia mengakis. Dan juga hujan asid juga mempercepatkan pengaratan besi. Okay, untuk tumbuhan dan haiwan pula hujan asid menyebabkan tanah menjadi berasid. So, bila tanah tu menjadi berasid, dia akan menjadi kurang subur. Hujan asid juga menyebabkan sumber air berasid dan menyebabkan ianya tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. So, mungkin awak nampak sampai satu tahap dekat kolam tu ikan semua mati. Mungkin faktor dia adalah keasidan air tu telah berubah. Dan asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan akan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. So kat sini sekali lagi cikgu bagi contoh yang waktu jerebu yang teruk sangat tu, perasan tak mendung je. So tak ada matahari, awak tak nampak matahari dan dia mendung. Tapi bukan mendung yang sebab nak hujan, tapi mendung sebab asap jerebu tu dia dah menghalang cahaya matahari sampai ke permukaan bumi. So bila begitu tumbuhan tu tak boleh mengurangkan kadar fotosintesis. Bukan tak boleh berfotosintesis langsung, dia mengurangkan kadar fotosintesis. Okey, seterusnya okey, kepada iklim bumi pula, okey, dia akan menyebabkan jerebu disebabkan oleh asap kilang, exhaust kenderaan ataupun pembakaran terbuka. And then karbon dioksida pula yang berlebihan, maksudnya terlalu banyak karbon dioksida sampai menyebabkan kesan rumah hijau. Yang ni memang kita rasalah sekarang. Okay, sebab dia kesan rumah hijau ni akhirnya akan menyebabkan pemanasan global. Sebab tu kita rasa sejak akhir-akhir ni bila panas, sangat panas. Okay, and then yang ketiga, klorofluorokarbon yang berlebihan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sebab CFC ni bila dia terdedah pada atmosfera, dia akan menyebabkan lapisan ozon menipis. So bila lapisan ozon menipis, lapisan ozon ni dia pelindung kepada permukaan bumi daripada sinar cahaya matahari yang terlalu kuat itu. Okay, jadi dia akan terbocor, so dia akan meningkatkanlah suhu bumi. Dan juga last sekali yang tadilah hujan asid, iaitu gas sulfur dioksida dan juga gas nitrogen dioksida yang menyebabkan hujan asid. Okey, jadi macam mana kita nak mencegah dan mengawal pencemaran udara? Okey, so pencemaran udara ni memang tak boleh dielak, tapi kita boleh cegah dan juga kita boleh kawal. Okey, yang pertama melalui undang-undang, yang kedua melalui sains dan teknologi dan juga yang ketiga melalui pendidikan. Okey, so kalau melalui undang-undang, kita boleh kenakan undang-undang. Contoh sekarang, denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Contohnya, tempat makan, sekolah dan hospital.
Okey, lepas tu kita denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Denda juga boleh dikenakan kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan dan juga tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Okey, melalui sains dan teknologi pula, kita boleh menggantikan kaedah penggunaan pestisid dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Okey, so kawalan biologi ni maksudnya contohnya kalau dekat ladang kelapa sawit mungkin ada tikus yang banyak yang selalu makan buah kelapa sawit. So kita mungkin tak nak guna racun tikus sebab racun tikus pesticide tu dia boleh menyebabkan pencemaran kan. Okey, jadi kita cari siapa yang akan makan tikus. So makan tikus selang ataupun burung hantu. So kita gunakan burung hantu itu untuk mengawal populasi tikus ataupun populasi haiwan perosak itu. Okey, yang kedua kita kilang-kilang pula boleh memasang penapis pada cerobong asap di kilang. Okey, lepas tu yang CFC tadi, sekarang sudah ada teknologi baru. Dia untuk teknologi peti sejuk dia menggunakan hydrochlorofluorocarbon HCFC. So kalau awak tengok, cuba tengok peti sejuk kat rumah, ada tak dia tulis HCFC. Okay, and then kenderaan. Kan tadi kenderaan bermotor ni dia banyak mengeluarkan asap. Okay, so kita guna teknologi kenderaan hybrid di mana dia bukan setakat guna minyak petrol tetapi dia guna bateri. So itu ataupun dia guna elektrik lah, senang cerita. So dia menjimatkan petrol dan juga melindungi alam sekitar. And then kita guna penggunaan penukar berbangkit pada kenderaan bermotor. Okey, kemudian melalui pendidikan. Okey, dan yang terakhir melalui pendidikan. So kalau kat sekolah memang kita tekankan macam sekarang lah awak tengah belajar kan, macam mana punca pencemaran udara, kesan dia, akibat dia dan juga langkah-langkah pengawalan dia. Kemudian kita selalu tengok ada program anti merokok. Dan yang ketiga, kita galakkan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal. Cuba fikirkan, kenapa kita digalakkan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal? Dapat jawapan? Sebab bila awak berjalan kaki atau menunggang basikal, maksudnya kita telah membantu mengurangkan bilangan kenderaan yang ada. So kita kurangkanlah pembebasan asap dan sebagainya, gas karbon monoksida dan lain-lain. Kemudian kita galakkan penggunaan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Itu pun sama, kita nak mengurangkan bilangan kenderaan bermotor dekat muka bumi.